Al-faslul khabith, pasal yang kelima fi syukur. Fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Jadi untuk tarawih kita tadi ni, kukuk siapa yang nak jadi imam, siapa yang nak jadi volunteer jadi Bilal, dipersilakan. Kita nak bagi ni hak muda-muda, tengok 23 orang yang masuk siap kita, muda lagi. Boleh kita nak ni untuk Bilal, untuk jadi imam kita bagi, untuk latihan, belajar tak apa. Kalau salah ikut biasalah, belajar benda yang belajar. Salah dimaafkan, salah tak belajar apa nama korang, kita pergi belajar tambah je kan. Saya pun sama lah macam tuan-tuan, duk belajar lagi, ada lagi salah, banyak ni kita nak kena betul. Baik, fi syukur, fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Adapun syukur itu, iaitu martabat yang tinggi. Dalam Quran kata wa qalilum min ibadiyasy syakur. Martabat yang tinggi, sebab tu tak ramai orang yang boleh dapat capai. Betul dalam Quran wa qalilum min ibadiyasy syakur, dalam ini tak sebut. Okey, tak apa. Dan sedikit daripada kalangan hamba-Ku menjadi orang yang bersyukurlah, yang banyak bersyukur. Ini ada salah seorang pada zaman siapa? Dia berdoa, zaman sahabat lah. Dia berdoa, ya Allah, jadikan aku dalam kalangan, dalam golongan orang yang sedikit. Pasal apa pula? Minta duduk dalam geng sikit. Kita dalam hadis yang lain, apa nama, ada yang kata, ada hadis yang kata golongan yang banyak tu ialah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dari sudut akidah, dari sudut akidah. Tapi yang dia doa wa qalilun min ibad, jadi aku golongan yang sikit tu bukan maksud daripada sudut hadis yang tersebut, tapi hadis yang ni lah kan. Ditanya pasal apa, minta pakat kita semua jadi daripada orang yang ramai, orang yang banyak pada dalam memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila tanya boleh jawab. Itu kadang-kadang kita, bila kita dapat sesuatu info, pernyataan daripada seseorang, kita tanya dulu apa maksud dia. Kadang-kadang kita tak tanya dulu maksud dia, kita tafsir sendiri maksud apa perkataan dia tu, lepas tu akan menimbulkan fitnah di kalangan sama-sama kita. Padahal maksud dia lain. Maksud dia apa yang diucapkan oleh orang tu, apa maksud dia. Kadang ucapan dia kadang-kadang double meaning, kadang-kadang boleh pi ke tiga cabang, kadang boleh pi 3-4 maksud, banyak maksud. Jadi maksud yang macam mana yang dimaksudkan? Ayat Al-Quran pun ramai orang salah faham. Yang kadang-kadang salah faham tu patutnya dipaham macam ni, kadang faham macam tu. Termasuk hadis Nabi pun semua lagu tu. Kita tengok dalam zaman media sosial, Facebook ni, kadang-kadang tu depa buah ayat Al-Quran, depa buah hadis nak menyatakan depa punya pendirian ataupun hujah depa. Tapi sebenarnya ayat Quran tu betul, tapi cara istimbat hukum, mengeluarkan hukum, cara nak ambil ia sebagai hukum tu tak kena. Dia kena guna had dalil lain. Macam tu yang kadang-kadang depa terlepas pandang ataupun depa tak tahu. Depa sebenarnya kurang tahu. Yang sebelum ni saya kata, dia tahu satu benda ya, padahal benda tu boleh pi ke sampai 10 perkara. Dia tahu satu ya, dia pegang satu tu lah. Itu kadang-kadang tu masalah bahaya. Belajar sikit, lepas tu dia bertahan, dia duk bawa satu tu yang sikit tu yang dia bawa pergi merata. Yang tu bahaya. Baik. Macam tu lah, macam ni lah. Dia kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Aku nak minta supaya aku daripada golongan jadi pada orang golongan yang sedikit. Kerana ayat Allah Ta'ala wa qalilun min ibadiyasy syakur tadi ni. Aku nak jadi golongan sikit. Jadi yang biasa banyak, tapi yang luar biasa tu kurang. Pasal susah nak jadi orang yang bersyukur. Dia kata iaitu martabat yang tinggi, iaitu terlebih daripada sabar. Lebih daripada sabar. Kita hak sabar minggu lepas pun payah dah kita nak duduk tahun tu. Tambah kita nak pergi syukur lagi, atas lagi.
dan daripada segala sifat yang kepujian yang telah tersebut dahulu itu. Jadi kalau ikut dia punya turutan ni, maknanya pengarang, kalau di sini kita kata Syekh Abdul Samad Al-Falembani, yang diambil daripada juga taraknya saduran daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia susun macam itulah. Dia susun ikut susunan. Awal kali taubah, maqam taubah, kan, khauf, main sampai lain ini kita dah syukur. Jadi takat taubah yang pertama, fasa yang pertama kita baca tu, tak mana ada kita. Adakah kita jadi orang yang sentiasa ataupun selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala? Tu pun kadang-kadang tak lepas lagi, kan. Yang ni nak tinggi lagi ni, kita boleh cerita tiap minggu satu tajuk, tapi nak buat satu tajuk ni mungkin akan makan masa bertahun. Sebab tu dalam perjalanan jadi orang yang salikin, orang yang salik ini dia perlukan guru yang mursyid. Yang kita susah nak jumpa arah guru yang mursyid ni. Jadi jika tak jumpa guru mursyid, para ulama dia memberikan alternatif lain, iaitu dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Baik, dan segala firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, nescaya aku tambah akan kamu. Dan jika kamu kufur, yakni jika tiada kamu syukur, nescaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat, kerana bahawasanya siksaku itu sangat sakit. Kalau baca ayat ni kita susah nak faham. Senang cakapnya, bahasa kita, kalau hampa bersyukur, Allah akan tambah. Kalau hampa kufur nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, sangat sakit. Macam tu ya. Syukur, Allah tambah nikmat. Kufur, Allah Ta'ala azab. Pendek. Dan firman Allah Ta'ala, washkuruli wala takfurun, lagi pendek. Syukurlah kepadaku dan janganlah kau kufur. Kufur ni kufur nikmat. Kufur nikmat. Yang dimasukkan di sini, kalau kufur yang besar tu, kufur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingkar. Baik. Dan firman Allah Taala, wa sanajzish syakirin, dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Akan dibalas kepada orang yang bersyukur tu dengan pahala yang besar. Balas, bukan belas. Kalau ikut bahasa Melayu lama ni, dia tengok ayat lah. Belas boleh tu, belas boleh, balas boleh, bolos pun boleh. Bolos gol kan, tapi tak ada gol. Yang ni kena tengok ayat. Banyak sangat mereka buat lawak macam-macam tu. Dan memang pun berlaku tu, imam baca, dia pergi ketahuan tak tahuan, pergi tang lain kan, berbekam bi rabbikum, dia kan, macam-macam, macam-macam lah harus tengok kan. Puasa dia baca puas. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imus syakir bimanzilati as-sha'im as-sabir. Pahala orang yang makan ta'im, yang bersyukur itu pada menempati pahala orang yang puasa yang sabar. Sama dia punya martabat. Dia makan dan dia bersyukur, sama dengan orang yang puasa dan sabar. Tapi makan yang macam kita sebutkan hari itu lah, macam mana yang kita sebutkan hari itu, macam mana dia punya undang-undang dalam kita nak makan. Langgar undang-undang makan ni pun dia orang satu undang-undang ni, mana undang-undang dalam ilmu tasawuf, dalam kita nak jadi orang yang salik mungkin berbeza dengan orang yang selain daripada orang yang salik nak berjalan di jalan Allah. Orang yang biasa lah, orang biasa dengan orang yang luar biasa dia berbeza kan. Macam mana dalam
Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Macam mana au kama qala ni kan. Baik bagi orang yang melakukan kebaikan itu jadi benda yang buruk bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mudah yang kita tunjuk, orang yang sembahyang 5 waktu fardu 5 kali sehari tak tinggal. Sebenarnya tahap tu yang tak elok, yang buruk bagi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Taala. Maknanya orang yang dekat dengan Allah Taala tak cukup dengan takat 5 waktu saja, dia mesti tambah lagi dengan solat-solat sunat yang lain. Bagi dia, kalau takat sembahyang fardu, satu perkara yang buruk bagi dia. Macam orang biasa ni, orang biasa-biasa ni boleh sembahyang 5 waktu tu kira lah. Bagus lah. Tapi bagi orang yang dekat Allah Taala, satu benda yang low class. Jadi kita nak pilih yang mana? Sebab kadang-kadang kita kata aku sembahyang juga. Kita lah kadang-kadang kita bisa dengar tu, aku sembahyang juga, sembahyang sunat pun, sembahyang fardu pun tu kan. Tak apalah, untuk dia punya tahap dia lepaslah tu sembahyang tu, kewajipan tu lepaslah. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Taala, dikira sebagai satu perkara yang tercela lagi. Itu maksud kebaikan. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan tu okey, tetapi dianggap buruk, dianggap tak elok bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua yang berbeza. Jadi kalau kita kepada orang awam, kepada orang yang biasa, kalau disebut tadi orang yang abrar, kita bagi kat mereka yang ringan-ringan. Tak boleh bagi benda yang berat-berat, kan? Tak boleh bagi orang yang qadi ataupun mufti, bila dia nak hukum satu hukuman ataupun dia nak buat satu hukum, nak istibad hukum dalam kalangan orang awam, mesti dia akan bagi hukuman yang ringan, jatuhkan hukum yang ringan. Maksudnya daripada sudut mufti lah, mufti nak fatwa sesuatu tu, dia tak boleh nak berat, pasal dia nak tengok keadaan orang, realiti semasa dan sebagainya. Baik, kita tengok lagi. Dan sabda Nabi SAW, yunada yaumal qiyamah liyaqumil hammadun fayaqumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhuluna al-jannah. Qila wa minal hammadun? Qala alladhina yashkuruna Allah ala kulli hal. Diserukan kepada pada hari kiamat supaya berdiri, bangkit, bangun segala hammadun. Hammadun ni siapa? Yakni segala orang yang memuji akan Allah. Maksudnya orang yang selalu puji Allah. Ada besok selalu kadang-kadang kita dengar orang tu tak lekang boleh disebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita nak kira alhamdulillah ni, semua sekalian kita dalam alhamdulillah tu maknanya dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita syukur pada Allah Ta'ala. Nikmat kita bagi tu banyak mana? Setiap langkah, setiap detik, setiap masa, setiap nafas tu kita dalam keadaan dalam nikmat Allah Ta'ala. Jadi kita dalam nikmat Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala, kita boleh duduk dengar kuliah, saya boleh cakap lagi, kan? Kan bayangkan boleh cakap tiba-tiba bunyi mulut saya berak, tak dengar wah, bunyi tak nak keluar. Itu nikmat Allah. Kita boleh duduk dalam keadaan selesa macam ni, kan? Kalau tiba-tiba elektrik mati, elektrik blackout, kan? Tutup, mati mati aircon, kipas mati, lampu semua kurang, kita gelabah dah waktu tu, baru sikit, kan? Kita sentiasa dalam lautan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita nak syukur, setiap kali, setiap masa, setiap detik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat pada kita yang banyak. Kita jangan tak sedap, lambat-lambat, hak tak sedap. Hak sedap dah kita nak rasa banyak dah, hak tak sedap lagi banyak. Nikmat jantung kita ni duk berdetik, berumur apa? Umur 70 tahun, 70 tahun. Duk jantung tu. Nikmat Allah Taala semua. Kalau kita duduk saja, kita fikir apa nikmat yang ada pada kita. Kawan saya doktor pakar, dia bedah bedah orang. Bedah ni dia kata bedah tangan tak cukup. Bedah tangan. Bedah tangan ni buka pisau dia toreh, dia bedah, dia belah, dia koyak,
tengok dalam tu dia kata Masya Allah, dia kata Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita ni, hebat je kekuasaan Allah Ta'ala. Atok orat tu elok ya. Atok orat kecil, orat besar, orat macam-macam ni duduk dalam ni. Nak jadi pakar bedah bukan boleh duduk apa takat apa nama ni ya. Ui, susah nak lepas dia punya apa? Dia punya apa nama periksa dia tu. Ui, dahsyat cerita. Daripada berapa orang doktor yang minta duduk dalam apa nama tu, berapa orang saja yang lepas. Berapa orang saja yang lepas. Bukan senang. Doktor Indonesia tu bedah pakar-pakar. Bukan senang nak lepas. Tu dia kena masuk juga labor room, apa nama dia? Ialah tempat pembedahan operation, tempat apa bedah, dewan bedah kena masuk juga supaya apa? Dia tak lupa, duk ingat selalu. Macam-macam ni nak apa dulu, nak ingat dulu kebahiran nak bedah. Orang bukan boleh bedah tak tahu kan. Berapa banyak dia kata, dia tengok masya-Allah, kata subhanallah. Allah Taala cipta kita ni sangat complicated sangat. Kita kata, kalau kita kata tu dia kata betul-betul detail, betul-betul kita kata kalau kita tengok dalam diri kita, fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu sendiri, apakah tidak kamu memperhatikan, melihat dengan dalam apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita ya. Supaya berdiri bangkit segala hamadun, maka berdiri mereka itu dalam satu perhimpunan. Besok di akhirat nanti, untuk orang yang sentiasa dalam bersyukur pada Allah Ta'ala, dia akan ada satu tempat khas untuk mereka berhimpun. Maka diberikan bagi mereka itu satu panji, maka lalu masuk akan syurga. Bagi satu, mesti baru kita pasal satu panji, satu panji je lah. Arab dia kata guna liwa, fayunsabu lahum liwa. Satu panji lah, satu orang macam kita kata bendera. Bendera tu sebagai pemberitahuan. Ini geng Hammadun, ini kumpulan Al-Hammadun, orang yang sentiasa dalam keadaan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari kiamat besok orang nampak depa ni tarah kumpulan ni Al-Hammadun. Maka lalu masuk ke akan syurga, maksudnya mereka masuk syurga. Fa yadkhuluna al-jannah, maka mereka pun masuk syurga. Qila, maka sembah orang bagi Rasulullah. Maka orang tanya Nabi, dan siapa Hammadun itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, itulah mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya. Apa saja, ala kulli hal, atas apa saja keadaan, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia dapat ujian, dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kadang-kadang kita fikir kita dapat ujian, balaan hasanah. Bagi orang beriman, balaan hasanah. Bagi waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Dan Allah Ta'ala menguji, membalakan orang beriman itu dengan balaan hasanah, dengan bala yang baik. Kadang-kadang dia ingat, aku dapat macam ni, alhamdulillah, kerana aku tak dapat yang lebih teruk, yang lebih dahsyat lagi. Ada orang yang dapat. Kadang-kadang macam tu, kita dah puasa, kita paling teruk dah, tapi ada lagi orang yang teruk lagi pada kita. Sebab tu tengok orang yang di bawah kamu dalam hal-hal keduniaan, hal yang kita rasa teruk, tengok orang yang di bawah, ada lagi yang lebih miskin daripada kita, ada yang lagi lebih teruk pada kita kalau kita teruk, ada yang lebih sakit dahsyat hebat kalau kita sakit, ada yang macam-macam kita tengok kan. Jadi sentiasa kita jadi orang yang bersyukur atas apa saja perkara yang berlaku. Alhamdulillah. Syahdan, hakikat syukur itu berhimpun 3 perkara. Hakikat syukur tu terhimpun 3 perkara. Pertama, ilmu, yakni engkau ketahui bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada yang lainnya. Ingat, setiap apa saja nikmat yang kita dapat, semuanya itu daripada Allah Ta'ala.
Cuma mungkin ada makhluk Allah itu dia jadi medium atau perantaraan yang menyampaikan nikmat itu kepada kita. Orang bagi kat kita dan sebagainya. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah, maknanya ingat setiap yang kita dapat daripada Allah. Tapi kalau kita tak nampak macam tu, maka iaitu semata-mata sebab jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Ini sebab pada zahirnya. Pada zahirnya macam yang sebab lah, menjadi penyebab kita dapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Jadi apa yang kita dapat, yang kita terima, semuanya kita ingat inilah rezeki, inilah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita pun alhamdulillah bersyukur. Kedua, hal yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Taala, dan engkau suka akan yang beri nikmat itu, iaitu Allah Taala, serta engkau takzimkan, yakni engkau besarkan akan dia serta engkau rendahkan dirimu. Lebih lagi. Yang kedua, keadaan yang kedua, terima, junjung nikmat tu, dan kita suka pemberian nikmat apa saja kita seronok. Allah Ta'ala bagi, kita membesarkan Allah Ta'ala, kita rendahkan diri kita, tak ada apa-apa. Dalam, maksudnya dalam lagi lah perasaan tu. Dalam lagi lah perasaan. Dia akan membanyakkan syukur, dia akan membanyakkan ibadat, dia akan rasa diri dia ni tak ada apa. Itu yang kita boleh dapat, yang kita boleh tengok. Yang tadi ni dia takat sikit-sikit lah, kita kata sikit-sikit. Yang ni dalam lagi, perasaan dia tu lain. Yang ketiga, amal. Masuk yang ke amal. Yang ketiga, amal. Itu terlajak sikit. Tadi terlajak sikit. Amal yang ini engkau perlakukan segala nikmat Allah itu pada segala yang disukai oleh Allah. Kita cerita, kita rangkumkan. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maknanya buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Kerana segala anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Tangan kita, mulut kita, mata kita, kaki kita, semua tu nikmat. Dan segala ibadat itu disukai oleh Allah Ta'ala. Maka bila dah kita dapat nikmat yang macam tu, maka kita memperbanyakkan ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ibadat itu Allah Ta'ala suka lah. Kita beribadat, Allah Ta'ala kasih lah. Dan maksiat itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suka, dan kita akan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci. Maknanya hak yang pertama tadi tekat terima kasih, alhamdulillah. Ada rasa macam tu ya, biasa. Dia ingat, oh ni Allah Ta'ala yang bagi. Dalam lagi, di dalam lagi dia berasa sungguh-sungguh membesarkan Allah Ta'ala. Rasa sangat hati dia ni, sampai kadang-kadang kita boleh tengok orang tu kata mengalirkan air mata, terharu dia dengan nikmat Allah Ta'ala bagi, kan? Sampai tahap tu. Jadi dalam hati tu dia timbul macam tu, dia mengagungkan Allah, dia sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini bab kata-kata perasaan dalaman hati yang akhirnya akan menyebabkan dia memperbanyakkan amal dia. Yang api ketiga, 1, 2, 3. Maka hendaklah engkau perlakukan matamu itu. Mata boleh jadi mati, boleh jadi mata, boleh jadi mata, boleh jadi mati, boleh jadi guna kan? Matu ya. Matamu itu pada melihat akan Al-Quran, maka mata tengok Al-Quran. Jadi pada orang tak hari ni betul tak betul? Kajian berapa? 50% rumah orang Islam ada Al-Quran. Yang baca Al-Quran daripada 50% tu, oh tadi 5% kan? Kan? Tak ingat ah? Satu lah. 1% je. Betul ke ni? Itu dia. Baca tafsir. Yang baca tafsir 1, 5% yang baca.
Daripada baca tu yang tengok tafsir pula. Tafsir 1%-nya. Boleh buat kajian tengok. Rumah di Qaryah Kubang Badak, berapa rumah yang ada Quran, berapa orang yang baca Quran, pakai Quran tu. Hak banci anggota Korea tu pun tak selesai. Baik, saya tengok tu dia. Tapi ada yang kena tengok, biar betul dia kata. Kalau kira-kira tengok apa nama fakta tu, betulkah dia fakta yang betul-betul ataupun macam mana? Dia kata fakta tapi tak tahulah kalau betul boleh disahkan. Apa nama Jaim tadi ni, Jais, satu lagi pada ada 3, 4 kan. Cantik. Kalau betul, kalau macam tu sangat kita kata tu dia, sangat kita sangat teruk lah ada kan. Ni teruk. Ada yang lain lagi tu dia kata biar betul yang macam ni. Sungguh ke dah? Kan? Betul ke kajian ni? Adakah disahkan oleh pakar apa nama yang betul-betul kan? Tapi kalau betul sangat memilukan. Berapa orang yang melihat Al-Quran? Kadang-kadang ada orang kata tengok Quran pun pahala, tengok Quran tiap hari cadar juga. Tengok tiap hari tengok. Dan kitab ilmu dan melihat langit dan bumi, tengok langit, tengok bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memperhatikan, memikirkan kejadian yang ada di langit dan di bumi. Ini. Dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah. Sampai dia mengkaji, dia melihat langit dan bumi sampai timbul rasa kebesaran Allah, membesarkan Allah Ta'ala, sehingga dia menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak kau jadikan semua ini sia-sia. Sampai dia rasa satu keinsafan dalam diri, sampai dia rasa kerdilnya diri dia rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan-perasaan yang macam ni bukan perasaan yang boleh dibuat-buat, walaupun boleh kita mula-mula kita buat-buat sampai mai benda tu sikit-sikit. Nak timbul perasaan yang macam tu. Dan akan sekalian yang demikian itu Tuhanmu, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau, dan akan sekalian yang demikian itu. Sampai rasa macam betul-betul kita rasa yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni wujud. Bukan takat wujud, berkuasa menjadikan. Tengok langit, Allah Ta'ala berkuasa menjadikan langit bighairi hamadin, tanpa ada tiang satu pun tak ada. Macam mana pula boleh buat macam tu kan? Macam Nabi Ibrahim, dia mencari Tuhan, dia duduk tengok masyarakat dia ketika itu, kaum dia ketika itu buat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, takkanlah mereka berhala ni mereka sembah, padahal mereka yang buat sendiri berhala. Benda tu kita boleh fikir dengan akal ya. Tak, ni bukan Tuhan. Awal-awal lagi reject. Tengok benda yang besar, yang hebat lagi. Tengok apa? Ra'al bar falamma, tengok bintang. Tengok bintang. Mula tengok bintang. Oh, bintang ni tingginya dia berkelipan apa semua kan. Esok pagi hilang. Ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Kemudian esok tengok pula tang qamar, apa? Bulan. Ini Tuhan pun. Esok hilang pula, tak ada. Bukan dia ni. Kemudian tengok matahari pula, bila malam tak ada. Ini bukan Tuhan kat kata. Itu pencarian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jumpa Tuhannya yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang menjadikan bintang, yang menjadikan bulan, yang menjadikan matahari, yang menjadikan dirinya. Jadi
kejadian alam. Dan hendaklah macam dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan, dia bagi contoh wawai dalam surah Fatihah tu, macam adanya Allah ialah dengan adanya kejadian yang ada di langit dan di bumi. Seperti mana kita tengok tahi lembu, dia buat tahi lembu. Bila tengok ada tahi lembu tu, maknanya ada lembu lah. Tak payah tengok lembu, betul tak? Tapi tengok tahi lembu ni, takkan ada kabin ni. Itu contoh dalam Tafsir Nurul Ihsan, contoh macam tu kan. Jadi kita tengok alam ni, maka kita akan terbit di dalam jiwa kita bahawa ada yang menciptakan. Itulah yang tidak lain dan tidak bukan Allah Rabbul Alamin. Itu tafsiran dalam surah Tafsir Al-Ihsan. Dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir dan mendengar Al-Quran. Alah, ni sangat mudah, sangat senang kan. Buka saja YouTube kan? Buka YouTube, dengar orang zikir, macam-macam jenis zikir ada. Baca Quran, macam-macam qori baca Quran ratus. Nak qiraat apa, semua ada. Ada semua. Buka ya, nak syekh mana, nak qori mana, seluruh dunia. Dulu orang dulu payah, tak boleh buat macam tu kan. Panggil Mai Hashim ke, Ustaz Mai Hashim, panggil orang qori apa, dengar mai apa nama masjid, baru boleh dengar. Lah ni tak ada masalah. Kita duduk dalam rumah, kita duduk dalam bilik pun boleh kita dengar. Sambil duduk masak pun boleh kan, dengar ceramah dan sebagainya. Maka tidak ada alasan di situ kata kita tak reti, kita tak tahu, kita tak boleh nak buat. Tak ada alasan. Allah ni. Lagi, jadi ceritanya pertanyaan besok ni tak boleh nak elak dah. Dulu boleh gagah lagi. Siapa tak baca Quran, tak reti, tok guru tak ada. Lah ni berlambak-lambak tu dah. Kita je nak pergi mengaji, nak pergi belajar, nak dengar pun sama ni, mendengar zikir dan mendengar Al-Quran. Jadi tak ada alasan. Saya pun kadang-kadang tak ada nak baca, kadang-kadang lupa, kadang ingat nak baca tapi ada nak buat kerja sikit dulu. Kadang lupa lagu tu ya. Jadi malam-malam buka, kadang buka YouTube. Anak-anak pun boleh dengar sekali. Surah Sajadah, surah kalau malam banyak sangat kata. Ada riwayat kata baca surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, surah Waqiah, 3 surah ni. Ada riwayat Nabi dibaca, ada hadis menyatakan baca di malam. Kemudian tak tengok lagi, ada riwayat lain katanya Nabi setiap malam, pada malam Nabi takkan tidur selagi mana Nabi baca ada beberapa surah yang lain. Contohnya surah Az-Zumar, panjang surah Zumar. Ada, kalau nak senarai boleh, pokok nak amai boleh saya bagi, saya pun tak ingat tu surah tu. Tapi saya ingat saya bisa buat semalam tu. Semalam ya nak buat setiap malam jenuh. Baik. Ada Sayyidina Husain ataupun Sayyidina Hasan, setiap malam dia mengamalkan membaca surah Kahfi tiap malam. Kita seminggu sekali pun miss kadang-kadang. Seminggu sekali dia setiap malam. Jadi ada lagu tu kita boleh dengar sambil kita buat kereta, sambil kita duduk saja-saja kan, buka. Ni duk tengok orang lain ni suka tengok jenis gosip, jenis berita, benda-benda yang kadang-kadang tak tentu, kadang jadi benda yang sia-sia. Bukanlah kita kata tak boleh nak tengok, dengar benda-benda yang lain, tapi pada-padalah sampai tak ada, langsung dengar. Ambil ada masa untuk kita mendengar Al-Quran, untuk kita mendengar ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Baik, dan mendengar ilmu, dengar ceramah, dengar kuliah yang memberi manfaat. Tapi kalau ni kita boleh bahagi lagi, ada yang kuliah yang ilmiah. Ilmiah ni selalunya berkitab lah. Ada yang tak berkitab, yang ceramah orang kata bebas. Ceramah kadang-kadang tu goreng merata, tak tahu ala pergi mana. Itu pun sepasal dia kira syok, lawak orang tengok. Dia boleh ceramah, orang dengar, lawak, orang gelak, orang syok tentu je. Lepas tu orang panggil lagi, main gelak pula. Pun ada yang jenis macam tu kan? Jadi kita nak pilih yang macam mana.
Biasanya hak yang jenis-jenis ilmiah ni jarang ataupun kurang orang minat. Al-Mufti bagi kuliah, slow pula kan, pakai dak dah. Jarang orang yang kata-kata contohnya ada isi lawak pun dia, macam Ustaz Azhar Idrus tu, dengan lawak pun dia, tapi ada isi juga di sebalik tu. Cuma kadang-kadang orang duk ingat hak lawak tu, hak isi tak ingat juga. Boleh apa tadi pergi Ustaz Idrus, dia cerita hak lawak, dia tak cerita hak yang isi dia tu. Baik, isi ceramah dia tu mendengar ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Ilmu satu hal, tapi ilmu yang dikenaki sini ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat dia. Ada ilmu yang memberi manfaat kepada dunia dan semata-mata dunia. Itu satu hal. Jadi kita nak pilih juga hak kita dengar ceramah, kita dengar kuliah ni yang jenis mana. Dan jangan engkau dengarkan segala yang haram dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia. Kalau kata ikut dalam kitab kita ni, nak jadi orang yang salik, yang dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, nak jadi orang yang muttaqin, ikut jalan orang yang bertakwa, tak boleh langsung dengar sia-sia, makruh, haram ni. Boleh. Lagu-lagu tak boleh. Baru ni AJL tak boleh dengar. Ini Zakri, siapa dia? Lupa. Ini Zakri, vokal terbaik. Nombor 3 Jamal Abdillah dengan Wani Hasita, tak dengar langsung yang tu. Sedap dia bernyanyi. Itulah. Jadi itu kita kata. Tapi yang tu yang banyak hari ni, pertandingan tu, pertandingan ni, menyanyi. Tengok kalau tak ada COVID-19 ni macam-macam lagi hak ada. Baik. Jom. Tak boleh. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikrullah, lidah sentiasa zikrullah, dan membaca Al-Quran dan mengucap syukur. Kalau tak ada benda kita nak buat apa waktu tu buat apa? Zikir. Tapi kadang-kadang kita tak pernah ingat lagu tu. Tak tahu nak buat apa, relax pergi kedai kopi, cari kawan menyembang. Ni tak? Tak apalah, menyembang yang baik tak ada masalah. Dan mengucap syukur dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala kerana menzahirkan akan syukur pada nikmat yang datang kepadamu. Dan demikian lagi segala anggotamu daripada tangan dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau berlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala. Jadi bila kita nak buat sesuatu, kita fikir Allah Ta'ala suka atau Allah Ta'ala benci. Dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selesai tentang syukur. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita daripada kalangan hambanya yang bersyukur. Wallahu a'lam bis-shawab. Dah terlajar sikit dah, katanya saya kena berhenti dah. Baik, dah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.